benci, tapi masih boleh cuba untuk kita menyayangi. Orang kata jaga-jagalah juga kan, kita nak suka, nak sayang ataupun nak marah sekalipun, berpada-pada, lihat pada keadaan supaya ianya semuanya seimbang sebaik-baik. Ya, kena wasat, apa-apa pun kena sederhana. Kita jangan bersedih lebih-lebih, jangan berseronok pun berlebih-lebih. Semua kena sederhana, wasat katanya. Betul, insyaAllah. Tanda bahagia ni juga kita boleh wujudkan dalam keluarga kita. Dan cakap tentang keluarga, kejap lagi kita nak bincang lagi bersama dengan Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar, untuk kita nak dapatkan perkongsian dari beliau bagaimana nak uruskan emosi diri kita dalam keluarga, dalam pasangan hidup, dan banyak lagi yang kita akan bincangkan nanti. Dan para pendengar, terus setia bersama kami. Kita akan kembali selepas ini.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Masa muda Al-Amin dan Risalah Ilahiyah. Sejak zaman kanak-kanak hingga mencecah usia dewasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali oleh masyarakat Arab sebagai seorang yang memiliki kepribadian agung, jujur, bersopan santun, gemar menolong mereka yang memerlukan, dan baginda seorang yang berjiwa besar. Ketinggian akhlak baginda membuatkan bangsa Arab kagum, khususnya suku kaum Quraisy di Mekah. Berbeza dengan para pemuda dan masyarakat di zaman itu, Muhammad tidak tertarik kepada kehidupan yang hanya mengejar kesenangan dunia. Putera Abdullah bin Abdul Muttalib ini gemar menyendiri di lereng-lereng gunung atau di Gua Hira untuk menghindari kehidupan syirik dan menyebutkan diri dengan beruzlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad biasanya pergi ke Gua Hira dengan membawa bekal dan akan turun ke kota Mekah jika bekalannya habis. Pergi ke Gua Hira, beruzlah dan bermunajat di tempat yang sepi itu seorang diri akhirnya menjadi kegiatan rutin pemuda bergelar Al-Amin ini. Di Gua Hira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui ketenangan tersendiri yang tidak dicapai apabila baginda berada di kota Mekah. Akhirnya pada suatu hari ketika usianya mencecah 40 tahun, saat dia berada di Gua Hira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajaknya untuk membaca. Pertama kalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda sedang bersama Destinasi IKIM dan saya Syafiq bersama rakan tugas Mona Jasman untuk bawakan kepada anda perkongsian di edisi hari Isnin petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, khasnya di Destinasi IKIM pada petang ini. Masya Allah, ramai yang mendengar Radio IKIM melalui frekuensi. Ada di talian, ada di dalam negara, luar negara. Kita berterima kasih sangat-sangat kepada anda yang sentiasa menyokong Radio IKIM. Ya, betul. Okey, untuk petang ni Mona, kita kembali lagi akan bersama rancangan Vaksin Hati. Bagaimana untuk terus kita nak memberikan penawar dalam hati kita ini bersama-sama dalam konteks keluarga ataupun lebih halus lagi dalam konteks pasangan suami dan juga isteri. Dan petang ni katanya ada tajuk yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan para pendengar. Ya, insya-Allah petang ini Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz akan membincangkan tentang bersahabat dengan pasangan. Dan untuk anda para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, dan untuk anda juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, betul. Jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan berkongsi dan juga bercerita panjang lebar bersama dengan tetamu kita. Okey, berehat seketika, berhibur dahulu dan kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku
dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Wahai Tuhan, ampuni dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, sayang ayah, rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam, apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis, mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawasul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik, wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Samad. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Mona, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik di petang Isnin ini, dan kita nak jemput rakan-rakan penonton, sahabat-sahabat pendengar, untuk anda terus saja ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab petang ini, Mona, kita nak teruskan lagi bicara kita untuk nak belajar susunkan, uruskan emosi kita, terutama emosi dekat dalam rumah kita lah, pasangan suami dan juga isteri, insyaAllah. Sebab apa, Mona? Kalau kita lihat dari sudut asasnya, kalau sebelum kita nak keluar kerja sekalipun, emosi dekat rumah ni main peranan penting kan, yang boleh membawakan mood yang baik-baik kepada kita.
Ya, betul. Apa-apa pun kita ada penyakit macam-macam pun kena vaksinkan. Apa yang kita nak vaksinkan pada petang ini? Vaksin hati, insya-Allah. Bersama, Alhamdulillah, yang berbahagia, Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi yang masih berada untuk vaksin hati pada petang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Mona, DJ Syafiq? Saya ini rasa macam wow, rasa seronok. Kita dah kembali berlengkap kembali bertiga. Masya Allah. Kalau Tuan rasa wow, kita rasa Masya Allah kan. Lagilah kita rasa bersyukur. Mona. Sebab apa petang ni kita nak dapatkan lagi ilmu yang kita rasa perlu seimbangkan, terapkan lagi. Perlu tambahkan lagi apa sahaja yang berkaitan dengan pengurusan emosi diri kita. Sebab apa, kalau emosi tak stabil nanti balon dia jadi balon emosi tu jadi pecah nanti, bahaya macam tu. Ingat lagi masa siri kita yang pertama tu, Mona. Masya-Allah. Ya, betul, alhamdulillah. Dan untuk petang ini kita akan bincangkan bersama Puan Fazli Aziz. Biasa akan bagi tips-tips yang menarik dan juga ada patut, ada Oscar, ada bagaimana. Masya Allah. Memang melekat di kepala terus untuk kita amalkan. Alhamdulillah. Yeah. Dan untuk tajuk petang ini kita akan bincangkan tentang bersahabat dengan pasangan. Itulah, sahabat ini lagi-lagi sahabat baik. Itu penting dalam kehidupan masing-masing lah kan. Bila kita dapat pasangan yang kita boleh jadikan sahabat dan pasangan, itu lagi menarik sebenarnya. Dan untuk petang ini kita nak tahu dari Tuan Fazli Aziz, bagaimana kita nak menjadi pasangan kita sahabat. Perlu ke menjadikan pasangan kita sebagai sahabat? Kawan. Untuk mukadimah silakan. Ya. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada DJ Mona, DJ Syafiq dan juga kepada sahabat-sahabat pendengar Vaksin Hati yang setia bersama kami di IKIM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini seperti biasa kita nak sambung lagi perbincangan. Sebenarnya topik-topik kita ni sebenarnya semua berkait dengan hati dan emosi. Kan? Semuanya berkait. Jadi bila disebut oleh Syafiq ni mengurus emosi, hati dan sebagainya, mengurus emosi, apatah lagi dalam rumah tangga, satu tempat yang sangat penting untuk kita uruskan emosi kita. Bahkan kita nak urus ni, maksudnya urus ni bukan hanya menguruskan sesuatu emosi yang negatif, tidak. Tapi bila kita sebut tentang mengurus, ianya juga akan membantu kita mendapatkan emosi yang positif. Betul. Penting untuk dapat emosi yang positif. Menambah lagi perasaan cinta dan sayang dalam rumah tangga. Itu cerita dia sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan sepatutnya kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai dengan sambungan tentang 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Tapi hari ini saya nak tukar topik sikit. Nak lari seketika, iaitu berkenaan dengan bersahabat dengan pasangan. Berkawan dengan pasangan. Berkawan baik, bersahabat baik dengan pasangan. Kenapa? Sebab saya 2-3 hari lepas DJ Mona, DJ Syafiq, saya ada terpandang satu cerita lah, satu Twitter, saya screenshot, saya kumpul semua poin-poin dia, saya tulis balik. Saya tulis cerita pasal bersahabat dengan pasangan. So cerita dia tentang seorang anak muda ni, yang saya ambil Twitter dia daripada Shimi. Nama dia panjang betul, susah nak sebut. Okay. Dia cerita dia petang dia jual nasi lah. Tadi masa tengah bungkus nasi, saya perhatikan seorang pakcik sedang duduk sambil voice note dengan seseorang. Masya Allah. Dan saya terdengar perbualan antara pakcik tu dan isterinya yang berbunyi, dia kata apa? Abang kerja elok-elok, nanti kalau lapar jangan lupa makan bekal yang sayang masakkan tu tau. Saya tak pandai masak sangat, tapi itulah lauk kegemaran abang, walau tak sedap mana sayang masak. Dia duduk dengar, mana pakcik tu duduk dengar voice note tu. Dan tak lama saya dengar seperti ayat yang sama diulang-ulang oleh isterinya. Sama ada dia dengar satu voice note diulang berkali-kali, ataupun mungkin pesanan yang sama diberikan berkali-kali. Jadi tak lama lepas tu, jadi dia kata, aku cuba beranikan diri untuk rapat dengan pakcik tu. Sambil berseloroh tanyalah. Dia kata, bungkus makan juga ke pakcik? Kan, dengan muka tersenyum dia jawab, ya dik, bungkus je sebab nak makan dekat rumah. Jadi yang juru-jual dia tanya balik, oh isteri pakcik tak ada kat rumah ke?
Sebab aku tengok ada satu bungkus je. Kan. Pakcik tu kata isteri pakcik dah 4 tahun meninggal. Masya-Allah. Dah 4 tahun meninggal. Jadi habis tu tadi pakcik dengar voice note siapa? Dia tanya. Dia kata pakcik tu jawab itu voice note lama yang pakcik simpan sampai sekarang. Bila rindu pasti pakcik akan dengar. Pakcik tak ada anak, jadi hubungan kami amat rapat macam kawan baik. Ya. Kan, bila dia dah tiada, pakcik tak tahu nak bercerita dengan siapa. Kan. Jadi so pakcik luangkan masa, yang ada tu dengar semua voice note dari dia. Isteri pakcik meninggal masa kami sama-sama solat subuh berjemaah, meninggal masa tengah sujud. Jadi tujuan tadi terus tak berani nak tanya. So tapi sebelum tu dia pesan, dia kata kalau adik WhatsApp dengan isteri jangan biasakan type, tapi pakailah voice note. Bila saat jauh macam sekarang ni boleh dengar suami isteri selalu. Bila rindu boleh dengar suara dia berulang-ulang kali. So cerita ni pun saya macam Allah Akbar, sangat menarik sebenarnya. Inspirasi kan? Inspirasi. Cerita pasal tentang inilah dia sebenar hubungan dalam rumah tangga yang kita nak sebenarnya. Adalah hubungan sahabat, persahabatan. Kan, hubungan persahabatan antara suami dan isteri. Kan, bila ada hubungan sebegini, kita akan rasa sangat indah, sangat seronok. Saya bagi contoh lah, saya nak tanya DJ Syafiq, DJ Mona kan. Bila kita sebut sahabat baik, apa yang best ada pada sahabat baik ni? Kan, apa yang kita katakan sebagai sahabat baik ni? Orang yang macam mana? Kalau kita lah kan tuan, kita rasa memang tak ada langsung perkara yang perlu dirahsiakan kalau dengan pasangan kita. Betul tak? Nak pergi minum kopi, memang betul abang minum kopi kat Simpang 3 tu. Abang tak pergi mana? Macam tu. Ada kepercayaan, betul tak? Ceritakan semua kat pasangan kita. Kan. DJ Mona, kalau kita sebut sahabat baik, DJ Mona rasa macam mana? Sahabat yang macam mana dikatakan sahabat baik ni? Itulah, apabila kita bercerita apa-apa, dia rahsiakan. Itulah kepercayaan satu. Dan juga apabila kita dah sibuk apa masalah pun, kita bercerita dengan dia, sentiasa faham kita, mendengar, kan? tak merajuk. Merajuk? Lelaki merajuk lah. Ada lelaki dan merajuk jugalah. Ada. Kan? Tapi sebenarnya bila kita sebut tadi, itulah ciri-ciri yang sebenarnya yang kita nak juga ada, bukan saja kepada seorang kawan yang baik, tapi adalah pada pasangan kita. Kan? Pada pasangan kita. Maknanya ciri-ciri sahabat baik ni bila ada pada pasangan kita, maka kita akan bersahabat secara baik dengan pasangan kita. Bersahabat dengan rapat, susah senang bersama, kan? Sebab apa? Sebab itulah dia. Sebab penting untuk kita bersahabat dengan pasangan kita ni. Kenapa? Sebab kita, pertama, ada beberapa kepentingan bila kita bersahabat dengan pasangan kita ni. Pertama adalah sebab kita hidup bersama dengan dia. Sahabat baik mungkin yang lain kan. Kita ada sahabat-sahabat mungkin sahabat rumah sewa bersama, kan, duduk rumah sewa dulu, kan, susah senang dia tolong bantu kita apa semua kan. Dan kita ingat baik sampai sekarang walaupun masing-masing dah berumah tangga, kita tetap ingat, kenal baik kan. Bahkan dia susah kita tolong, kita susah dia tolong, kan. Itu yang duduk bersama sekejap, kan, lepas tu dah terpisah. Ini yang duduk bersama ni yang kita target, kita ni matlamat kita duduk bersama ni sepanjang hayat. Kan, sepanjang hayat. Jadi maknanya sepanjang hayat bila kita duduk bersama dengan dia, inilah orang yang sepatutnya kita bersahabat sepanjang hayat. Kan, saya bila tengok balik cerita tadi, cerita pakcik tadi, hari ni saya minta maaf, saya rasa mood saya sedih sikit. Bukan mood sedih, mood dia sayu sikit. Sebab bila baca cerita tu tadi, saya rasa macam, ya Allah, betapa rindunya pakcik ini pada isterinya 4 tahun lepas meninggal. Diulang-ulang rindu dengan suaranya, kan. Maknanya saya boleh gambarkan, bayangkan betapa baiknya mereka ni masa hidupnya. Tambah-tambah lagi bila kita tengok cerita tadi kan, meninggal waktu solat. Maknanya pergi sembahyang bersama-sama. Inilah dia sahabat baik ni. Sahabat baik bukan sahaja pada aktiviti keduniaan, tetapi aktiviti-aktiviti apa yang nak membawa kepada menyembah Allah secara bersama tadi. Allahu Akbar. Masya Allah, itu dia Mona dan juga Tuan Fazli. Kalau kita lihat dari sudut sahabat baik itu besar tafsiran dia dan bagaimana ianya diterjemahkan dari sudut pasangan suami isteri, makanya dia boleh berkembang lagi dari sudut dalam keluarga. Adik-beradik, anak-anak semua pun akan bersahabat baik. Sebab apa? Pasangan yang betul-betul boleh tunjuk contoh kepada dalam keluarga. InsyaAllah kita akan perkemaskan lagi, perhalusi lagi perbincangan kita dan kita jemput juga Mona. Kalau sahabat-sahabat kita yang nak bertanyakan soalan sebab dah pun mula titipkan cerita-cerita masing-masing di Facebook tu. Macam mana soalan tu? Silakan. Boleh hantarkan soalan anda para pendengar melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini para pendengar setia bersama kami hanya di Radio IKIM.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Foya Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Dan masih bersama untuk waktu ini bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan pengasas Bijak Emosi, masih bincangkan tentang bersahabat dengan pasangan. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini dan juga di YouTube IKIM Media. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 2904 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya. Dan untuk waktu ini Syafiq nampak di komen di IKIM FM, Masya Allah di FB ada banyak komen yang menyatakan waktu ini sahabat baik bukan sahaja bersama-sama dalam aktiviti keduniaan, malah aktiviti solat, beribadah dan lain-lain juga. Subhanallah. Yeah. Dan banyak lagi sebenarnya yang mereka kata mata masuk habuk dan sebagainya. Masya Allah. Sebab cerita Tuan Fazli inilah yang menyentuh hati pada petang ini. Masya Betul. Allah. Mona, dia cakap tentang bersahabat baik ni, saya juga masih teringat satu kisah yang pernah ditular di media sosial. Ada sahabat kita ni yang sedang duduk makan dekat kedai makan, melihat satu pasangan yang dah pun berusia sebenarnya, dalam lingkungan 50-an kan. Isterinya tak sihat, jadi bagaimana suaminya bantu angkat dukung isterinya. Itu lebih
Hebat daripada seorang sahabat bagaimana ambil berat caringnya, sayangnya tu, masya-Allah. Walaupun sehingga usia berumur 50-60 tahun, alhamdulillah masih erat. Tuan, mungkin kita boleh teruskan lagi tuan, bagaimana untuk kita nak bersahabat baik dengan pasangan ni. Kadang-kadang balik ke rumah ni pun tertinggal apa-apa tak pakai ke kan, kasut letak tepi, dah lain dah ni. Nanti kan, macam mana tuan, silakan. Dan sebenarnya kan Syafiq, DJ Mona, bila kita bercerita tentang bersahabat, walaupun kita ada sahabat baik, pernah tak kita bila katakan bersahabat baik ni langsung tak gaduh? Ada tak? Susah. Saya rasa walaupun sahabat baik tetap ada kan? Mesti ada. Mesti ada Konfliknya kan, tersalah faham sikit kan, biasa kan. Betul. Ada pula yang jenis yang mengadu domba dan sebagainya, yang bawa mulut pula cerita pasal tu pasal ni kan. So benda tu ada memang berlaku pun. Tetapi bila bersahabat baik ni kan, bila kita dalam keadaan kita bergaduh kan, hati tenang tak? Tak tenang kan, rasa macam ya Allah tak bestnya apa, suasana sangat tak best, sangat tak seronok kan. Bahkan kita akan berusaha untuk memperelokkan keadaan. Dan inilah sebenarnya hubungan yang kita nak dalam rumah tangga juga lah, hubungan yang sebegini sebenarnya. Kan maknanya bila duduk dalam keadaan rasa macam tak best lah rumah tangga ni, aku kena buat sesuatu, kena perbaiki. Kan bila dalam keadaan berjauhan rindu. Kan rindu, bila dalam keadaan tak kena rindu, nak betulkan balik suasana. Betul. So itulah sebenarnya yang kita nak juga sebenarnya dalam hubungan rumah tangga. Bila kita bersahabat dengan pasangan kita, itulah yang kita nak alami dan yang kita inginkan suasana ni dalam rumah tangga. So yalah, bila bercerita tentang persahabatan dalam rumah tangga ni, itulah kita tengok kan. Saya suka ulang cerita ni. Saya tengok sendiri tentang ayah kepada Abang Bakar Kumpulan Rehan, Allah yarhamlah. Yang bila saya sendiri jumpa dia kan, dia sangat sedih bila isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal kan. Bila isteri dia meninggal, dia sangat sedih. Bahkan Abang Bakar pada masa tu kebetulan saya ada dekat Johor. Masa tu dia kata, Fazli boleh datang rumah, tolong bagi motivasi sikit kat ayah. Kan. Jadi saya pergilah. Kan saya pergi, kadang-kadang saya pun tak tahu macam mana nak memberikan motivasi, sebab kehilangan suami yang kehilangan isteri, yang dalam keadaan sangat rindukan isteri dia. Ini bukan satu benda yang mudah, ini bukan satu benda yang simple, ini bukan satu benda yang ringan. Ini bukan satu benda yang kita kata saya faham. Tak boleh, sebab suasana kita cuba memahami takkan sama dengan orang yang benar-benar mengalami kan. Dan dipendekkan cerita, tahun inilah, kalau tak silap saya tadi, tahun lepas, tahun ini betul, lebih kurang setahun senggang masa, Allah lebih menyayangi arwah ayah pula yang pergi. Kan? Dan sebab apa? Sebab mungkin kerana kerinduan dan sebagainya. Dan saya tengok benda ni bukan satu orang bahkan ada kisah-kisah orang alim yang kehilangan isteri, yang naik basikal pergi masjid selalu bersama isteri. Bila isteri tak ada, setahun kemudian meninggal. Kenapa? Kerinduan dia. Sebab apa? Mereka ni bersahabat baik, bukan saja menghadapi suka dan duka, tetapi sahabat bersama dalam ibadah. Kan? Bila nak pergi semayang, ada teman bersama ni. Teman bersama pergi semayang, kan, balik semayang, dengar kuliah, pergi balik kuliah. Kan dia ada teman bersama. So teman bersama ni sebenarnya menyebabkan dia akan rasa seronok pergi. Kan bila pergi seorang, sunyi rasanya. Kan? Sebab apa? Sebab ni saya kata, bila kita kata bersahabat, kenapa penting untuk kita bersahabat dengan pasangan? Pertama, sebab kita memang hidup bersama. Kita nak berhidup bersama dengan dia. Bayangkan kalau contoh rumah tangga kita hanya sekadar apa? Hanya sekadar tunaikan hak, nafkah, tanggungjawab. Cukup sekadar itu. Kan saya rasa rumah tangga tu rumah tangga yang hanya mematuhi peraturan saja. Tak meriah, tapi tidak ada isi dalam dia. Ya, betul. Kan? Dia hanya memenuhi syarat minimum. Dia macam ni lah nak cari calon menantu kan, yang penting solat. Interview dulu. Yang penting solat. Interview yang penting solat 5 waktu. Pada tanya saya, cukup tak 5 waktu? Tak, itu baru syarat asas. Jangan bangga kalau kawan tu solat 5 waktu, sebab wajib solat 5 waktu. Tapi kalau dia solat tahajud, itu lain sikit. Advance. Sebab itu advance. Itu bukan syarat minimum. Itu dah advance. Kan? Ataupun kita kata, dia ni bukan saja ni puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Boleh nampak. Dia ni jenis orang yang kalau contohkan suka derma banyak-banyak. Kan? Derma pun orang tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya siasat dia, saya tahu pun dia suka derma. Inilah calon menantu yang baik. Kan? Bayangkan. Jadi kita akan hidup bersama dengan dia. Kemudian kenapa? Sebab kita bila hidup bersama, pelbagai pengalaman yang kita lalui dalam rumah tangga ni, kita nak tempat untuk kita share. Kan? Saya tanya dia Syafiq lah, bila ada sesuatu benda yang gembira kan, rasa nak share tak? Pasti kita, pasangan kita yang sebenarnya yang sudi nak mendengar kan. Itulah masa dia. Sebab sifat emosi ni dia nak diluahkan. Itu sifat dia. Kan?
Itu macam kita cerita kan. Macam kita cerita pasal belon tadi pun. Kan? Bila belon dia nak di luar. So luar ni tak semesti emosi negatif, emosi gembira pun. Bayangkan kalau contoh Syafiq, saya katakan Syafiq dilantik sebagai pengarah baru IKIM. Contoh ni berita contoh Tapi syarat dia Syafiq tak boleh cerita kat siapa-siapa. Diam. Sebab kalau cerita nanti cancel. Ya. Agak-agak stres lah. Benda gembira tak boleh cerita. Stres tak? Stres. Kalau saya stres. Tak diluahkan kan. Allah. Paling tidak nak cerita juga pada siapa. Itulah dia. Sebab kalau kita bersahabat dengan pasangan, kita akan cari orang, kita akan berkongsi tadi cerita suka dan duka tu. Bila nak kongsi sesuatu, mesti pergi pada pasangan dulu. Kan? Bila nak kongsi cerita sedih ni, rasa kecewa, down sangat ni, nak mengadu, mesti dengan pasangan tu tadi. Kita akan sembang dengan pasangan. Cuma saya nak pesanlah, bila saya sebut bila kita kata berkongsi dengan pasangan, ada orang setengah macam ni, tak payahlah mengadu dengan manusia terhad, mengadulah pada Allah kan. Saya kata betul, saya tak nafikan sedikit pun tentang hal itu. Cumanya bila saya tanya, adakah bila kita mengadu pada manusia, bila kita kata mengadu pada manusia, adakah mengatakan bahawa bila kita mengadu pada manusia adalah kita tidak mengadu pada Allah? Tak. Kan? Bahkan sahabat sendiri pun bila ada masalah, dia rujuk pada Nabi. Betul. Kan, dia rujuk pada Nabi, nak urus emosi dengan Nabi, tanya nak dapatkan keyakinan. Kan, tengah-tengah down ni, kan, rasa banyak dosa ni kan, jumpa Nabi. Kan, adakah bila mana jumpa Nabi tidak mengadu pada Allah, tidak mohon ampun pada Allah? Tidak. So pada saya sebab itu dalam cerita dalam topik kita hari ini adalah kita bersahabat. Kenapa? Kerana kita melalui pelbagai pengalaman, dan pasangan kita lah sebenarnya antara tempat yang paling seronok, bukan paling seronok, antara tempat yang mudah untuk kita share. Bahkan bila kita share ni apa? Dia mengeratkan lagi hubungan. Okey, jangan cukup saya kata, nanti kita akan sambung lagi. Sebab bukan apa, saya dah tengok skrin kita pun dah saiznya sama besar dah tu. Tandanya kita akan rehat seketika dulu, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya kalau boleh Mona, kita nak teruskan lagi kan, sebab ada soalan-soalan yang pun mula masuk di talian WhatsApp kunci kita 0112900404. Ada sahabat kita juga bertanya, Tuan, berkaitan dengan sahabat ni. Sebab apa pasangan saya, bila saya telefon di tempat kerja, suaranya lembut dan tidak marah-marah. Keadaan akan jadi sebaliknya apabila dia pulang ke rumah. Apabila berbincang, pasti akan terjadinya pergaduhan. Mohon nasihat Tuan Fazli Aziz bagaimana tentang situasi ini. Mona? Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Jawapan selepas ini dan untuk kena tune kekal bersama Vaksin Hati untuk selepas ini. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik. Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM
Inspirasi Inforia Islami. Teman kampian dan juga Hazwan untuk Warna Radio IKIM 20 tahun memberi anda motivasi relevan dan terkini di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama kami destinasi IKIM untuk waktu ini bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, betul Mona. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini yang sedang tonton di Facebook Live IKIM FM. Alhamdulillah boleh lihat wajah berseri-seri tetamu kita, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan sebenarnya Mona, tadi kita pun ada soalan. Boleh ke Tuan kita terus berkongsi soalan? Boleh, insyaAllah. Masya-Allah. Boleh. Baik, seperti soalan yang kita bacakan sebelum berehat tadi, ada sahabat kita bertanya, Tuan, bagaimana tentang isu bersahabat ni? Sebab apa pasangan saya bila saya telefon di tempat kerja, suaranya lembut dan tidak marah-marah. Keadaan akan jadi sebaliknya apabila dia pulang ke rumah, apabila berbincang pasti akan jadi pergaduhan. Mohon nasihat Tuan, bagaimana? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya cuba memberikan pendapat pandangan berdasarkan sedikit maklumat yang ada dan juga sedikit ilmu atau pengetahuan yang ada saya sedikit lah insyaAllah. Dia begini, saya dalam sesi kaunseling DJ Syafiq di Jemuna, antara benda yang saya akan tengok pertama dari sudut saya akan tengok pelbagai sudut. Pertama, sudut komunikasi, sudut emosi. Maknanya sudut-sudut kita kata dalam ilmu-ilmu kaunseling lah. Kan? Tapi yang kedua, saya tak nafikan juga, kita juga kena tengok sudut apa? Sudut tentang gangguan, sihir dan sebagainya. Sebab antara tanda-tanda rumah tangga tu kena gangguan, antara tandanya adalah bila duduk berjauhan rasa rindu. Tapi bila berdekat dia jadi tak tenang. Jadi panas dan sebagainya. Jadi yang ini memang kena rujuk kepada mereka yang ahli lah. Maknanya cadangan saya pertama carilah ustaz-ustaz lah. Pertama cari ustaz ataupun ustazah yang mahir dengan ilmu-ilmu perubatan Islam ni. Kenapa saya sebut ustaz-ustazah? Jangan ambil yang lain-lain lah. Kan kalau nampak ada gambar patung dan sebagainya, gambar singa, harimau ke apa kan, masuk-masuk penuh dengan asap kan, tak kisahlah dia pakai kemenyan ke smoke machine ke kan, siap letak lighting dan sebagainya. Tapi kalau tak pakai ayat Quran, jangan. Kenapa? Sebab kita nak cari dengan cara yang betul lah, satu. Yang kedua, boleh juga sebenarnya kalau selain dari sudut itu, yang kedua kena tengok juga dari sudut isu-isu yang dialami. Sebab kemungkinan kadang-kadang pasangan kita ni ada sesuatu yang berlaku di pejabat yang mungkin dia susah nak share dengan kita. Kan, menyebabkan emosinya tak stabil, dalam keadaan mudah trigger. Kan, tambah pula kita pula, sebab tu pada saya antara nanti mungkin pada masa akan datang kita akan bincang topik yang sangat menarik dalam buku saya, iaitu buku Bukan Sekadar Cinta tu. Ada satu topik tentang ciri-ciri bijak emosi. Kan, so, kenapa penting pasangan bijak emosi dalam rumah tangga? Kenapa? Contohnya sebab antaranya adalah pasangan bijak emosi, kita boleh melihat ataupun kita boleh membaca, boleh mengagak ada yang tak kena dengan pasangan kita, ada yang tak kena dengan emosinya. Sebab apa? Kita peka, kita sensitif. Kita tahu ini tak biasa, ini lain. Jadi sebab itu penting juga untuk kita tengok. Kenapa jadi macam tu? Kemungkinan puncanya daripada kita, kemungkinan juga punca bukan daripada kita. Sebab itu bila dalam keadaan contoh tiba-tiba dia marah, kita bertenang. Jangan provoke, jangan menambah, kita tenang dulu. Kita cari punca dia apa dia. Kan? Dan sebab itu pada saya dalam keadaan begitu, contoh kan, antara benda yang kita boleh tanya adalah, abang ada apa-apa yang berlaku ke? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Soalan tu nampak simple tapi very powerful. Kan? Sebab kadang-kadang semua ni mungkin dia tak nak cerita, mungkin contoh dia ada masalah dia tak nak cerita. Mungkin dia tak cerita sekarang. Tapi kita nak menunjukkan pada dia yang kita ada untuk dia. I'm here for you, baby. Contoh kan. Kan, yalah orang sekarang panggil macam-macam gelaran kan, suami isteri kan, babe lah, B lah, C lah, D semua ada lah. Papa, mama je. Papa, mama lah kan. Mama ada untuk papa. Kan, ada apa-apa, kalau papa nak cerita apa-apa, papa bagi tahu je, mama datang. Tapi kalau papa nak rehat dulu, papa nak tenang dulu, papa tenang dulu. Lain macam pula saya rasa dia bila guna papa mama, tak biasa guna. Allah kan. Wallahualam, mungkin setakat semampu yang saya boleh respon lah. Okey, baik Mona, jom kita ke soalan yang seterusnya.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli. Dan ada soalan seterusnya pada waktu ini bertanya, mohon pencerahan untuk dapatkan cara yang terbaik untuk menjadikan pasangan kita menjadi sahabat jika suami agak sedikit berumur, beza lebih kurang umur 12 tahun. Bagaimana Tuan? Macam mana Tuan? Okey. Baik, terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya beza umur ni pun penting untuk kita nak tengok. Cuma sebab kita tak ada maklumat detail, jadi saya akan berikan secara umum sajalah. Okey, bagaimana kita nak jadikan pasangan kita sebagai sahabat? Pertama adalah kita kena terima dia seadanya. Okey, terima dia seadanya. Terima dia seadanya maksudnya begini. Menerima seadanya adalah menerima tentang perkara-perkara yang tidak boleh diubah. Okay, itu satu. Yang kedua, menerima seadanya adalah kita bersabar dalam proses perubahan pasangan kita. Jangan kita ingat biar tegur sekali terus berubah. Tak, bersabar. Itu juga menerima. Kan? Nah, sebab ada orang dia tak sabar, dia ingat dia tegur hari ni esok berubah 100%. Oh, itu macam macam komputer, macam robot masukkan program baru terus berubah. Siap. Tidak begitu, sebab manusia ada lupa. Nasia yansa, manusia kan, insan. Kita pun lupa, banyak benda yang kita lupa. Jadi kita kena terima dia seadanya. Apa kelemahan dia? Contoh, dia suka nak berkongsi perasaan atau masalah dia dengan kita. Saya kata selalu saya ajak untuk tengok sudut pandang. Jangan anggap bila dia tak nak cerita adalah kerana dia tak suka kita. Kerana dia terasa kita bukan rapat dengan dia. Tidak. Sebab kadang-kadang kemungkinan dia tak biasa bercerita. Kan? Dia tak biasa kongsi. Sebab pada dia masalah dia aku yang kena selesaikan. Bahkan dia mungkin rasa kalau dia cerita kat kita, dia akan menyusahkan kita. Cara berfikir dia. Sebab itu pada saya menerima dia seadanya. Okey. Maknanya adakah itu sesuatu yang baik? Saya tak boleh kata dia tak baik, tetapi lebih baik kalau dia boleh bercerita. Tapi kalau dia tak boleh bercerita, okey, macam mana kita nak bantu dia? Beri dia masa, beri dia ruang. Kan macam saya sebut tadi lah, beritahu dia yang kita ni ada untuk dia. Kalau awak nak share sesuatu, tak apa, saya ada. Tapi ini juga bermula dengan apa? Bermula dengan pengalaman-pengalaman lama. Sebab kadang-kadang mungkin dia ingat balik, bila setiap kali dia share kena judge. Setiap kali dia share je kena, itulah awak. Kena membebel 13-14 bakul kan. Menyebabkan dia trauma untuk bercerita dengan pasangan. So kadang-kadang jangan kita salahkan dia. Kan? Jadi itu. Jadi penting untuk kita menerima dia seadanya. Dan kadang-kadang kita perlu beri ruang dan masa. Sebab orang lelaki kita kena faham karakter dia. Kadang-kadang ada masalah orang lelaki, dia ada masalah. Dia suka berfikir cari solusi. Dalam keadaan dia berfikir, kadang-kadang dia memerlukan masa untuk bersendiri. Jadi kita kena faham, kita kena berikan mereka masa dan ruang. Tapi kalau dah terlalu lama masa dan ruang diberikan, kita datanglah, masuklah, ketuklah. Kalau sampai kita masuk dalam bilik, masuk bilik tak keluar-keluar. Kan, tak semayang, tak makan pun tidak apa semua, masuklah, tanyalah. Kan? Sebab kita nak, dia sebenarnya kan apa-apa benda ni bila berada dalam keadaan di tengah-tengah ataupun kita kata sederhana, dia sangat cantik. Tapi apa-apa saja kalau berada dalam keadaan ekstrim, dia akan nampak, dia akan banyak kelemahan. Caring. Kan? Caring. Kalau terlalu caring, jadi rimas. Setiap 10 minit tanya, awak okey tak? Awak okey tak? Awak dah apa? Kerja okey tak? Apa semua kan? Macam tak ada kerja lain. Tengok suka kan? Kita bersahabat. Jadi dia bersederhana lah. Bersederhana. So sama kat kawan-kawan kita pun bila kita bersahabat kan. Ada waktu yang kita nak buat kerja sendiri. Ada waktu yang kita nak bersama. Ada waktu dia ada me time je lah. Okey. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tengok tentang bagaimana cara nak bersahabat ni, saya tak sempat lagi ni. Saya ingat nak sebut tapi tak sempat ni. Kalau saya sebut dapat sikit je, dapat separuh je. Tak dapat separuh ni. Kena buat topik lain lah. InsyaAllah sambung bahagian kedua nanti. Kan? Sebab soalan pun banyak juga ni Tuan. Boleh kita teruskan dengan soalan berikutnya Tuan? Okey. Ada sahabat kita juga bertanya Tuan, bagaimana nak terus menerima suami yang tiada ciri sahabat baik? Sedangkan kita dah berusaha sebaik-baiknya. Mungkin lah kot kan, suami ni dia ada banyak, dia punya perasaan ataupun dia mempengaruhi karakter kerja ya. Yalah kan, abang kan AJK Ketua Keselamatan Masjid, mestilah kena tegas. Itu kan. Adakah ianya akan berkait juga dekat rumah? Contoh Tuan, silakan. Okey. Bila disebut tiada ciri sahabat ni, kita kena detailkan sebenarnya. Apa maksud tiada ciri kan? Ciri yang bagaimana? Sebab kadang-kadang mungkin ada ciri-ciri tersebut, tapi kita mengharapkan ciri yang lebih lagi ataupun ciri yang lain kan. Jadi itu pertamalah, kita kena duduk balik, menung balik. Kenapa aku kata dia ni tak ada ciri-ciri sahabat? Penting, pada saya penting untuk kita nak kena jelaskan tu. Supaya apa? Supaya kita dapat faham sudut-sudut lain juga. Kan? Dan yang kedua adalah bila dia kata, okey, kita dah berusaha.
Okey. Kadang-kadang sebab cara orang bersahabat ni kan dia macam-macam. Manusia ni lain-lain. Kan kita pun ada kawan-kawan kan. Ada yang jenis banyak bercakap, ada yang jenis diam. Tapi baik-baik. Dan kita susah dia sampai dulu walaupun tak banyak bercakap. Kan? Ataupun dia mungkin tak banyak bercakap, slow sikit, tapi bila kita nak pinjam duit laju je dia bagi. Kan? Kan? Jadi dia ada macam-macam. So jangan kita tafsirkan berdasarkan karakter kita. Kita kena tafsirkan mungkin berdasarkan karakter dia. Sebab pada contoh mungkin yalah ramai orang tanya saya kan, kata suami saya tak banyak bercakap, tapi saya akan tengok dari satu sudut lagi. Apa dia? Tanggungjawab tunai tak? Tunai. Nafkah tunai tak? Tunai. Hak tunai tak? Kalau ada apa-apa cepat tak dia bagi? Ada. Dia memang buat semua benda tu. Dan itulah cara dia mengekspresikan cinta dia. Kan? Cuma mungkin dia kurang bercakap. Kenapa? Kerana mungkin dia suka mendengar. Kan? Kadang-kadang sangat isteri ni dia suka bercerita. Tapi dia juga mengharapkan suami dia macam dia bercerita kat dia juga kan. Dia nak jadi pendengar yang baik. Tapi bila suami tak nak bercerita ataupun kurang bercerita ataupun bercerita sepatahnya, abah ada masalah kat pejabat. Itulah masalah dengan bos. Dia rasa itu je. Dia Mona dah bagi dah. Itu ke cara bercerita? Itu ke cerita itu, adakah itu cara berkongsi kan? Pendek sangat ayat dia. Tak ada cerita perasaan ke apa, keadaan suasana berlaku ke tengah minum kopi ke apa, tak ada. Straight forward je. Jadi itulah cara dia. Sebab tu pada saya dalam keadaan sekarang ni kita kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul bahawa ciri-ciri berkawan yang kita nak tu adakah ciri-ciri berkawan yang kita punya ataupun sememangnya suami kita ni dah ada dah ciri tersebut, cuma kita membaca dengan keadaan yang lain lah, keadaan yang berbeza. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli. Sebenarnya itulah isteri dia nak kronologi tu. Step by step apa benda sebenarnya untuk kes itu. Asas dia dia nak kronologi daripada saat berjalan kaki masuk ke pejabat, saat buka pintu nak cerita satu detail macam tu. Tak adalah sampai macam tu kan. Alhamdulillah. Ada soalan satu lagi. Tuan Fazli berkata macam mana cara isteri nak jadi sahabat jika suami nak dilayan seperti raja. Itu mungkin ramai yang bertanya tentang itu. Bagaimana Tuan? Okey, jadi kemungkinan saya suka sebut sebagai istilahnya suami tradisional lah. Suami tradisional ni kalau kita tengok ini bukan satu label yang negatif ya, tidak. Ini adalah keadaan dan suasana. Kan, bila saya sebut suami tradisional ni maknanya dia adalah ketua keluarga secara raja lah, mutlak lah. Jadi apa-apa saja dia nak dilayan lah. Kan dilayan seperti seorang raja lah. Istilahnya begitu. Pada saya mungkin dari sudut dia, ini kena gali lebih dalam. Sebab kemungkinan dia memang nak dilayan macam tu. Sebab apa? Dia tanda isteri hormat dia, tanda isteri sayang dia adalah dengan melayan sebegitu. Kan? Adakah bila jadi raja tak boleh berkawan? Tak. Cuba tengok bila khidmat kita buat khidmat pada pasangan, khidmat sebaik mungkin pada pasangan. Apakah hubungan selepas itu? Maknanya macam saya nak cerita, adakah dia lain baik? Okay. Adakah kita boleh sembang dengan terbuka, nak kongsi masalah apa semua kan? Sebab pada asas dia, sebab pada dia rumah tangga adalah isteri hormat suami, macam mana khidmat tu sediakan semua. Jadi bila semua tu dah ada, adakah isteri boleh bercerita masalah, dia pun akan sembang tentang pengalaman tempat kerja dia bagaimana kan? So pada saya tu dia kena tengok balik. So adakah dia menjadikan syarat layanan kepada dia tu sebagai satu benda yang wajib? Kan? So kadang-kadang sebagai benda yang wajib maknanya buat yang tu dulu barulah boleh berkawan. Kalau buat yang tu tak terbuat, maknanya dia susah nak berkawan sebab dia rasa macam pasangan dia tak hormat dia. So yang ni kena tengok balik lah. Pada saya ni kena gali lebih dalam lah. Kena tengok balik. Wallahualam. InsyaAllah itu dia Mona. Meriah betul sebenarnya soalan-soalan yang kita dapat pada petang ini. Yang nak bertanya, dapatkan pandangan dan juga bimbingan daripada Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah kita ada saja di Radio IKIM bersama dengan Tuan Fazli Aziz di setiap hari Isnin jam 5 petang. Pasti anda kena kekal sebab kita boleh lagi untuk bawakan soalan-soalan dan juga pertanyaan. Termasuk yang penting, uruskan emosi kita supaya stabil dan juga dapat kebahagiaan. Sebab rumah tangga bukan sekadar cinta, lebih daripada itu insyaAllah.
Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini, sedikit kesimpulan silakan. Silakan tuan. Baik, tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang rumah tangga kan, saya teringat saya sendiri, saya terfikir suatu masa nanti saya nak pegang tangan isteri saya ni bukan saja pada umur sekarang, tetapi sampailah dah tua, kan, pergi ke masjid bersama. Walau sebab mungkin kita kata macam ni, anak-anak akan ada kehidupan mereka. Yang tinggal apa? Kita dan pasangan kita. So sebab itu bila kita bersahabat dengan pasangan kita sehingga ke akhir hayat, kita nak nanti bila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke syurga bersama juga dengan pasangan kita. Amin. Sebab itulah matlamat pada saya bila kita nak berumah tangga, matlamatnya bukan hanya semata-mata nak menghalalkan apa yang ada, bukan saja nak menghalalkan hubungan intim dan sebagainya, tetapi sebenarnya jauh lebih besar, pasangan yang kita nak bawa masuk syurga ni yang mana? Itulah isteri kita. Sebab kita berkawan pun, kalau kita berkawan dengan orang lain pun, contoh, kita nak kawan-kawan kita ni masuk syurga bersama-sama. Kita tak nak ada kawan-kawan kita yang tercicir, yang tertinggal, yang salah jalan, yang masuk ke neraka. Bahkan kita akan rasa kecewa bila sahabat kita masuk ke neraka. So itulah juga dalam rumah tangga, sepatutnya kita berbahagia, bukan saja di dunia, love till jannah, insya-Allah. Jadi sebab itu sama-sama kita doakan pasangan yang ada dengan kita hari ini, mungkin ada di sebelah dalam kereta dan sebagainya, di rumah walaupun berjauhan, inilah pasangan yang kita nak dia bimbing kita ke akhirat, dan inilah pasangan kita nak kita bimbing dia. Betul. Yang akan kita bimbing dia juga bersama-sama di akhirat, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Dan rumah tangga ni bukan sekadar cinta, bahkan lebih jauh daripada itu, insya-Allah. Okay? Wallahu a'lam. Masya-Allah, kita lah yang mencerat rumah tangga kita. Dan sahabat itu perkataannya pendek sebenarnya, tapi dia punya terjemahan dia dan juga pelakuan dia adalah besar sebenarnya. Sebab sahabat kena cakap betul-betul macam seperti tuan sebutkan tadi, kita memang betul erat dan juga intim, bukan intim, Rabani, Raihan, Saujana, lebih daripada itu, insya-Allah. Okey, supaya kita boleh adanya momentum yang baik-baik, masya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan dia kini untuk waktu ini, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau ada yang terlepas mendengar, boleh sama-sama tonton semula di Facebook IKIM FM, dan juga kita boleh buat ulang kaji Haiti semula untuk dapatkan panduan inspirasi dalam kehidupan. Ya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada anda dan anda terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi